献上感谢。Saya mau mengucap syukur pada Tuhan. 因为我从缅甸回来是疫情嘛， Waktu 疫情 COVID。 ada COVID, 我在2-3年前就回到台湾， 2-3 tahun yang lalu saya balik ke Taiwan. 后来我的女儿跟我说：“哎，爸爸，你要不要开英语教会？” Anak putri saya berkata, Papa, apakah mau buka gereja bahasa Indonesia? 我说哪里来的人，哪里来的资源，什么都没有。 Pak Pendeta bilang, mana ada tenaga dan juga orang-orang itu belum ada sama sekali. 那时候他刚生下第2个孩子， Waktu itu putri saya baru melahirkan anak yang kedua. 现在3岁吧， Sekarang sudah memasuki umur yang 3 ketiga, 年前。 3 tahun yang lalu. 后来我就用 Google Meet 开始，因为他的鼓励。 Karena anjuran dari putri saya, 呀，还有香婷他们都有进 Google Meet， 我们8月14的时候开始。 waktu itu kita mulailah bulan 8 tanggal 17. 那我就说刚刚用 Google Meet 就好了，不要用别的了。 Waktu itu hanya melalui internet kita ibadah. 因为我那个没有信心，真的没有信心。 Waktu itu kita benar-benar belum ada iman sama sekali. 还说爸爸开哪里开我的？ Putri terus memompa semangat pada saya untuk bisa buka gereja 后来 bahasa 我们有这 Indonesia. 个地方了， Akhirnya kita bisa menempati tempat ini. 也是他一直拖着我来的。 Ini juga atas anjuran dari putri saya nih. 他第一次带领我们做敬拜赞美，对不对？ Waktu kali pertama dia yang memimpin acara puji-pujian. 好几次这样子，从台中来去带这2个小孩，我真的于心不忍啊！ Bolak-balik dari Taichung ke Taoyuan berapa bulan. 我就没有这样要求他来的。 Akhirnya Pak Pendeta itu tidak tega untuk menyuruh dia datang ke 爸爸会 Taoyuan. 了，爸爸可以了。 Dan Pak Pendeta bilang kita sudah bisa mandiri. 哎，今天早上他说，哎，我要来桃园。 Pagi ini pas putri saya bilang mau datang ke Taoyuan. 我也很久也没有看到我的孙了。 Dan juga Pak Pendeta sudah lama tidak melihat cucu. 他说，爸爸谁讲道啊？ Putri saya bertanya, Papa hari ini siapa yang khotbah? 除了爸爸，还有一个同工，就是2个人没有变。 Terus saya bilang, selain saya ya ada Pak John. 呀，爸爸的推荐礼拜你要不要讲道？我说好好好。 Akhirnya Pak Pendeta hari ini mengalah untuk firman Tuhan akan disampaikan oleh putrinya hari ini. 今天我们请他过来跟我讲，他们叫王律师。 Namanya Huang Hui Shi atau Chris. OK， Chris 我 Huang. 交给他。 Hari ini pertama kali saya terjemah untuk ponakan. 谢谢弟兄姐妹平安。 Saudara-saudari sekalian, salam sejahtera. 很高兴今天可以又回到这里跟大家一起分享。 Sangat senang sekali bisa kembali untuk melayani Tuhan pada sore hari ini. 那我们今天在分享之前，我们来念民数记的第3章1到10。 Sebelum kita mulai firman Tuhan, kita baca kitab Bilangan pasal 3 ayat 1 sampai 10. 邀请弟兄姐妹，我们第1节的时候先用中文念， Ayat yang pertama kita pakai bahasa Mandarin, 第2节的时候用印尼文念。 ayat kedua pakai bahasa Indonesia dan seterusnya. 那我们中文先请。 Bahasa Mandarin. 耶和华在西奈山晓谕摩西的日子，亚伦和摩西的后代如下。 Ayat kedua, nama anak-anak Harun ialah yang sulung Nadab, kemudian Abihu, Eleazar dan Itamar. 这是亚伦儿子的名字，都是受膏的祭司，是摩西叫他们承接圣职，供祭司职分。 Ayat yang keempat, tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai ketika mereka mempersembahkan api yang asing di hadapan Tuhan. Mereka tidak mempunyai anak. Jadi ketika Harun ayah mereka masih hidup, yang memegang jabatan imam adalah Eleazar dan Itamar. 我们继续来念第5节。耶和华晓谕摩西说。 Ayat kelima, ayat keenam, suruhlah suku Lewi mendekat menghadap imam Harun supaya mereka melayani dia. 第7节起，替他和会众在会幕前手所吩咐的办理帐幕的事。
Ayat ke-8, mereka harus memelihara segala perabot kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel. Dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. 第9节起，你要将利未人给亚伦和他的儿子，因为他们是从以色列人中选出来给他的。 Ayat 10, tetapi Harun dan anak-anaknya harus kau tugaskan untuk memegang jabatan sebagai imam, sebab sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. 经文念到这里， Demikian pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. 透过这个经文，我们来思想一个主题，叫做按规矩而行。 Melalui pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini, kita akan memberikan tema yaitu 按规矩而行。melalui aturan。 melalui aturan. 好，你知道吗？在我们现在这个地球， Kita tahu sekarang kita hidup di dalam dunia ini. 为什么有四季？为什么有春天、夏天、冬天跟秋天？ Kenapa ada 4 musim? 因为上帝已经设计好一个规则， Karena Allah sudah menciptakan dan telah menetapkan satu aturan. 那个规则就是地球要以一样的轨道绕着太阳转。 Di mana bumi ini harus berputar menurut aturannya. 对，所以我们看到那个PPT 上面，你会看到有不同的月份，然后有不同的季节。 Di situ di layar kita bisa lihat gambarnya begitu apik. 如果只要地球有一点点偏离轨道，我们现在就可能会很热，或可能会太冷。 Apabila bumi ini berputar sedikit, terus kita merasakan hawanya hangat. 这就是上帝有他的规则。 Inilah ciptaan yang Tuhan tetapkan. 如果人要舒服的活着，地球就要跟着上帝的原则运转。 Apabila bumi ini mau hidup damai dan aman, kita harus mengikuti putaran bumi. 不只是地球要跟着上帝的规则， Bukan hanya bumi ini yang harus mengikuti aturan daripada Tuhan, 我们人也是哦。 kita pun manusia demikian juga. 好，我想问一下大家是怎么来到教会的？是走路的举手。 Permisi tanya, kita datang ke gereja apa datang dengan jalan kaki ke gereja? 对，有走路，那就家里很近的。 Bagi yang jalan kaki berarti rumahnya dekat sekali sama gereja. OK， 那有没有人是骑车？ Adakah yang naik motor atau mobil? 有吗？有。有没有人是坐火车 Ada yang naik kereta api? ？OK， 真的比较远哈。 Itu berarti rumahnya agak jauh dari gereja. 那我们家是开车。Penginjil juga dari naik mobil. 那我们为什么可以安全的来到这里呢？ Kenapa kita bisa sampai di sini dengan baik? 因为台湾有一个交通规则， Karena Taiwan ada satu peraturan lalu lintas. 无论你是走路、 Baik yang kita jalan kaki, 开摩托、 baik yang naik motor, 坐火车还 baik 是开 naik 车， kereta api maupun bawa mobil, 全部都按照规则。 semua harus ikut aturan-aturannya. 当轮到行人要走路的时候， Apabila kita melewati jalan di mana orang harus menyeberang, 车子就要停下来， mobil atau motor pun harus berhenti. 不然大家都不守规则就撞在一起了。 Kalau kita tidak mengikuti aturan, mungkin akan terjadi tabrakan. 然后当车子要走，车子的绿灯亮起来的时候， Apabila mobil atau motor mau lewat pada posisi lampu lagi 那我 hijau, 们人就要怎么样？ dan orang pun bagaimana? 停下来。 Orang harus berhenti, 所 tunggu 以 sejenak. 为什么我们会安全？ Kenapa kita bisa aman? 那是因为有规则。 Karena ada peraturan. 所以好的规则，对不起，帮我按下一页。再下一页， Maka itu ada peraturan yang baik, 是对人有帮助的。 itu menguntungkan bagi manusia. 在民数记我们所念的经文， Di dalam kitab yang tadi kita baca, 你会看到民数记有好多好多上帝的规则。 banyak sekali aturan-aturan yang Tuhan sudah tetapkan. 上帝让以色列人要遵守他的规则，
Allah mau menginginkan bangsa Israel itu mengikuti aturannya. 住在哪里，上帝都规定好喽。 Tinggal dimanapun sudah Tuhan tetapkan. 要怎么敬拜上帝，上帝也规定好。 Bagaimana menyembah Allah, Tuhan sudah tetapkan. 是谁要工作，是谁要休息，上帝都准备好了。 Siapa yang harus bekerja dan siapa yang harus istirahat, Tuhan sudah tetapkan. 对，这就是我们今天所念的经文《民数记》的第3章。 Inilah kitab yang tadi kita baca pasal 3, kitab bilangan tadi. 对，就是当上帝告诉摩西说你要开始怎么样把百姓算一算有几个人，好，就像我们现在要算，我们会众有几个人，是一样的。 Seperti halnya tadi Musa telah mengatur siapa-siapa saja, itu sudah diatur dalam firman Tuhan. 所以透过《民数记》第3章，我们可以说，神呢是有规则的神，而且呢，他按照他的意思来选人。 Kita melihat tadi yang firman yang tadi kita baca mengatakan Allah sudah menetapkan satu peraturan di mana juga sesuai dengan aturan itu Tuhan memilih manusia. 然后被选中的人就要按照他的心来做事情。 Dan orang yang telah dipilih harus sesuai dengan kehendak Allah untuk melakukan hal-hal tersebut. 那我们来看经文在说什么哈。 Kita melihat coba kitab apa yang dibicarakan dalam kitab bilangan tadi pasal 3 ayat 1. 他说的是亚伦跟摩西的后代在上面。 Inilah keturunan Harun dan Musa pada firman Tuhan. 好，那呢，经文的第2节说亚伦有好多个儿子。 Di sini ayat kedua Harun banyak sekali anak-anak. 有4个，对不对？ Ada 4. 名字都不好念。 Nama-namanya pun sulit untuk dihafal. 对，然后为什么他们的名字要写在圣经里面呢？ Kenapa keempat anaknya harus dicantumkan dalam Alkitab? 哦，原来是因为上帝已经选好这一家人要做祭司。 Ternyata Tuhan sudah menetapkan di mana keempat anak ini nanti kelak akan menjadi imam. 一定要是亚伦的孩子哦。 Harus dari anaknya Harun. 摩西的孩子可不可以？ Apakah anak dari Musa boleh? 不行。 Tidak boleh. 那只有亚伦的儿子才可以，这就是上帝的规则。 Peraturan daripada Allah yaitu hanya anak-anaknya Harun saja yang boleh. 所以上帝按照他的心意，按照他的规则选人。 Inilah kehendak dari Tuhan untuk menetapkan orang-orang tersebut. 好，我想要问问大家，那你知道什么叫做imam，什么叫做祭司吗？ Saya permisi tanya, saya mau tanya, apa itu imam, apa itu nabi? 有谁知道他们要做什么工作？除 Apa 了 tugas 传 dan 道人以 pekerjaan 外 mereka? Yang boleh jawab hanya 对，这个 saudara-saudara 最边边 pendeta 的 dan 回答。 dan misioneri nggak boleh ikut jawab. 请问有谁知道祭司的工作是什么？ Apa pekerjaan imam? 赶快翻一下圣经看一下。好，祭 Apa? 司他要献祭， Pekerjaan imam pertama dia harus mempersembahkan. 对，他要献祭给上帝。 Dia harus mempersembahkan kepada Allah. 那个时候的以色列人，他们不能想要自己献祭就来献祭哈。 Pada saat itu bangsa Bani Israel tidak begitu saja mau mempersembahkan sendiri, tidak bisa. 他们必须透过祭司来献祭才。 Mereka harus melewati imam. 就算他们犯错了，他们想要跟神认罪， Apabila mereka telah berbuat dosa, mereka ingin mengaku dosa di hadapan Tuhan, tapi mereka tidak bisa melakukan sendiri. 也是要透过祭司才。 Harus melewati imam. 所以祭司为什么那么重要？ Kenapa imam begitu penting sekali 那 peranannya? 是因为他代表人向上帝献祭。 Karena dia mewakili manusia untuk mempersembahkan sesuatu. 那透过祭司，人们才认识上帝是谁。 Melalui imam inilah manusia mengenal siapa itu Allah. 所以祭司他的地位是很高的。 Ini kedudukan imam itu sangat tinggi seadanya. 他是全以色列人最高的老师。 Dia adalah kedudukannya paling tinggi guru dari segala Bani Israel. 好，我想问问大家，好，你在学校的时候，你会不会很怕校长？ Apabila saya permisi tanya, apabila kita waktu sekolah, kita paling takut kepada siapa? Kepala sekolah kah? 对，就是校长很有权力，对不对？ Karena kepala sekolah peranannya sangat penting. 那他们就是全以色列人的最大的校长。 Nah, imam itu adalah
kepala sekolahnya bagi Bani Israel. 但是不要忘记哦，他们的地位很高，他们的属灵地位很高， Jangan lupa, kedudukan rohani mereka sangat tinggi saat itu. 但是他们的责任也很大。 Tapi tugas tanggung jawab mereka pun lebih besar lagi. 为什么这样说？ Kenapa bisa begitu kita bicara? 因为呢，有2个人，他是亚伦的儿子，他们犯错了。 Kenapa? Karena kedua anak daripada Harun itu telah berdosa. 他们犯了什么错？ Apa yang mereka lakukan? Dosa 在民 apa? 数记在比拉哈没有写得非常清楚， Di kitab Bilangan tidak dijelaskan secara merinci, 但是我们可以透过立位记， tapi dari kitab Lewi kita bisa melihat 我们也可以一起看哦。这边写的是立位记，写的是亚伦的儿子拿达亚比户拿着自己的香，然后把香呢加上火。 Coba kita lihat kitab Lewi 第10章的第1节，然后加上香，他们就直接在耶和华面前献上燔火。我们一起来翻开哦。如果可以有印尼文版本的，就会来看一下。这个献祭呢出了问题，为什么呢？ persembahan ini menimbulkan masalah. Kenapa? 因为这边说的这个献祭是耶和华没有吩咐他们的。 Karena persembahan mereka tidak ditugaskan atau tidak diperintahkan oleh Allah. 这是亚伦的儿子自己决定想要献祭给上帝， Ini atas inisiatif dari anak-anaknya Harun. 所以这是他们自己决定的哦。结果是什么？ Ini mereka putuskan, tapi akibatnya bagaimana? 第2节说，就有火从耶和华面前出来，把他们烧灭，他们就 Maka 死在耶和华面 turunlah 前。 bara api dari Allah untuk memusnahkan semuanya. 这就是我为什么说祭司的地位很高， Kenapa saya bilang tadi saya bicarakan kedudukan imam itu sangat tinggi? 他们可以直接跟耶和华献祭， Karena mereka bisa langsung memberi persembahan kepada Allah. 但是只要他们犯错了， Tapi apabila setelah melakukan kesalahan, 他们就要受到上帝的惩罚， mereka akan mengalami penghukuman dari Allah. 因为祭司代表着上帝。 Karena imam itu mewakili dari Allah. 第3节说，当亚伦的2个儿子死了， Ayat ketiga tadi di mana ketika kedua anak Harun itu sudah mati, 上帝就透过摩西对亚伦说 maka Allah berkata kepada Harun,：“ 耶和华神，我要在亲近我的人中显为圣。 saya ingin memilih orang yang dekat pada saya untuk melakukan sesuatu. 在众民的面前，我要得荣耀。 Di tengah-tengah umatku, aku mau mendapatkan satu pujian. ” 原来上帝要透过这件事情告诉每一个人， Dengan demikian Allah menginginkan untuk kita semua, 我们不能自己做主， kita tidak bisa atas inisiatif sendiri untuk melakukan sesuatu. 是上帝做主。 Ini harus ada lewat Allah sendiri adanya. 为什么这么严重呢？ Kenapa begitu berat? 我只是献个祭，为什么这么严重呢？ Kenapa saya hanya mempersembahkan satu persembahan? Apakah itu cukup satu masalah yang sangat besar? 原来当时代的以色列民 Pada saat itu Bani Israel, 是上帝特别选的， ini Allah yang menetapkan 让他们相信唯一的神， supaya mereka percaya Allah yang mereka percaya 成为旁边的国家的人的见证。 itu menjadi satu kesaksian untuk lingkungan di mana negara Bani Israel berada. 因为只有以色列人是敬拜耶和华神的。 Karena hanya Bani Israel yang percaya kepada Allah. 在那个时候，埃及人的信仰是什么呢？ Pada saat itu di Mesir kepercayaan mereka apa? 他们看到太阳觉得很厉害，就来拜太阳。 Mereka melihat matahari karena mereka anggap matahari itu luar biasa, mereka menyembah. 他们看到石头觉得很厉害，就来拜石头。 Mereka melihat batu besar, mereka anggap itu sangat luar biasa, mereka sembah batu. 所以当时候流行的是什么？他们认为每一个神都有自己的生命，
Karena mereka menganggap, orang Mesir menganggap segala sesuatu itu ada rohnya. 而且很特别，他们也会选祭司来敬拜他们的神哦。 Tapi yang sangat luar biasa, mereka bisa meminta pada imam untuk menyembah berhala mereka. 就是他们埃及的信仰有埃及的祭司， Di mana Mesir, orang Mesir punya berhala dengan mereka punya imam berhala mereka masing-masing. 他们相信他们的神是很有生命的， Mereka percaya Allah mereka, berhala mereka punya roh. 所以呢，可是他们又叫他们的祭司每一天都要叫他们的神起床。 Tapi mereka mengharapkan di mana iman mereka itu, imam berhala mereka itu untuk membangunkan berhala 就 mereka. 像叫小孩要上学要起床一样， Seperti membangun anak kecil untuk pergi sekolah. 对他们不只要叫他们的神起床，然后还要帮他们洗澡、穿衣服。 Bukan hanya mereka harus membangunkan berhala mereka, tapi mereka juga harus memandikan dan memakai baju berhala tersebut. 然后给那个很多的贡品，就是对那个贡品的祭物。 Dan juga harus memberikan banyak makanan-makanan. 然后到晚上的时候呢，要让他睡觉， Dan malam itu harus menginabobokkan berhala tersebut. 很特别。 Sangat luar biasa. 那为什么上帝要对以色列的祭司这么严格？ Kenapa Allah mau imam Bani Israel itu sangat ketat adanya? 因为那个时候流行是怎么样？我想到我的神可能需要起床，所以我叫他起床。 Karena pada zaman itu mereka sangat sekali di mana berhala Bani, orang Mesir itu mau bangun harus mereka bangunkan. 就他们想象他们的神很厉害，但是需要我帮他洗澡，所以我就帮他洗澡。 Anggapan mereka berhala mereka hebat, tapi mereka perlu mandi harus saya mandiin. 所以全部的敬拜他们的神的方式是用我觉得我的神需要洗澡，我觉得我的神需要起床。 Jadi cara ibadah mereka, saya mau berhala saya mandi, saya harus mandikan mereka. Saya harus berhala mereka bangun, saya harus bangunkan mereka. Itu cara mereka, konsep mereka. 但是以色列民可以这样吗？ Tapi Bani Israel haruskah bisa berbuat demikian? 上帝要告诉这些拜假神的人说不，如果你要拜真神，你就要按照真神的规则。 Maka Allah berfirman kepada Bani Israel, kalau kamu mau percaya pada Allah yang benar, kamu harus ikuti aturan-aturan untuk menyembah berhala Allah yang benar. 不是因为你觉得耶和华会饿，所以我就烧了一堆食物给他吃。 Jangan kira Allah kita bisa lapar terus kita memberikan persembahan makanan buat Allah kita. 这就是为什么当亚伦的2个儿子做了这件事，他们就马上被惩罚。 Maka itu kenapa anak daripada Harun karena dia berbuat demikian akhirnya mereka dihukum. 这就是上帝有上帝的原则， Inilah ada aturannya daripada 然 Allah. 后这个原则要帮助我们知道谁才是上帝。 Ini peraturan itu untuk mengingat kepada kita siapa itu Allah yang sebenarnya. 我们要按照他的方式来服侍他。 Kita harus ikutin aturannya baru kita bisa melayani dengan baik. 好，这个是旧约哈。 Ini perjanjian lama. 到了新约的2025年的现在， Sudah memasuki zaman perjanjian baru yaitu saat ini tahun 2025. 请问我们要跟上帝祷告的时候，还需要透过一个穿得很长的衣服的祭司吗？ Perbicaranya, apakah kita saat ini zaman sekarang ini kita harus berbicara pada Allah, kita harus melewati imam yang pakai baju yang sangat panjang? 不需要的，对不对？ Tidak perlu lagi 这 kan? 是为什么？ Tapi kenapa tidak perlu? 因为耶稣他已经做了中保。 Tapi karena Tuhan Yesus sudah melewati semuanya ini. 这个希伯来书跟我们说，耶稣已经做了中保，所以叫所有被上帝选的人、蒙召之人。 Dalam kitab Ibrani mengatakan pada kita, 9章15节， Ibrani coba kita baca pasal 9 ayat 15. Ibrani pasal 9 ayat 15. Karena itu adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama.
因为耶稣已经做了中保，他已经成为那个最大的祭司。 Karena Tuhan telah mengalahkan semuanya dan Tuhan menjadi imam yang paling besar. 所以我们所有信耶稣的人 Maka itu kita yang sudah percaya pada Yesus, 可以自己祷告， kita boleh bebas berdoa sendiri. 可以自己敬拜， Kita boleh bebas beribadah sendiri. 不用选一只羊， Tidak 来 perlu 杀 cari satu kambing lalu dipotong. 不需要了， Tidak perlu lagi. 因为我们已经是被上帝选中的人。 Karena kita sudah menjadi umat yang terpilih. 1 Petrus ya, pasal yang kedua, ayat ke-9. Kita coba lihat 1 Petrus pasal 2 ayat 9. ayat 9. 他这边说，只有你们是被拣选的人。 Di sini mengatakan tetapi kamulah bangsa yang terpilih. 所以我们跟亚伦的孩子一样，我们都是被选的人， Kita sama seperti anak Harun, yaitu orang yang terpilih. 只有我们是哦。 Cuma kita aja yang ada yang terpilih. 圣经说我们是什么？祭司。 Allah berkata kita adalah imam. 好，请你跟旁边人说，你就是祭司。你就是 Coba bicara sama sesama, kita adalah imam. 以前在比拉曼的时候，只有亚伦的孩子才是。 Tapi waktu zaman perjanjian lama, hanya anak Harun saja yang menjadi imam. 那现在我是黄胜强黄牧师的女儿，我也是祭司，对不对？为什么？ Sekarang 因为 kita 我也 menjadi imam. Kenapa bisa begitu? 因为我是耶稣的孩子，对不对？ Karena kita adalah anak Allah. 有君尊的祭司，然后是圣洁的国度。 Kita menjadi anak-anak Allah dan juga kerajaan yang suci. 之前的祭司，上帝说怎么样？你的每一个规则你的每一个行为都要圣洁，对不对？ Di dalam perjanjian lama mengatakan segala sifat kita itu harus suci adanya. 现在换我们是祭司，我们是不是需要圣洁？ Sekarang giliran kita menjadi imam, hidup kita pun harus suci. 他们那个时候被选中，是为了在当时代做见证。 Mereka terpilih karena saat itu mereka menjadi saksi. 因为其他的信仰都是乱拜一通，对不对？ Di mana yang lainnya sembarang melakukan penyembahan. 现在换我们了， Sekarang giliran kita. 是说圣经说要叫你们宣扬上帝的美德。 Di sini menegaskan pada kita harus menjadi 美德，最后apa ya？ 美德就是上帝的品格，对不对？上帝的属性了，属性，宣扬上帝就对了， itu untuk mempermuliakan nama Allah. 没错。所以神呢选中了我， Maka itu Allah telah memilih kita. 我就要按上帝的规则做事情。 Maka itu kita harus melakukan segala sesuatu dengan aturan daripada Allah. 好，既然我们决定了要遵守上帝的规则， Saat ini kita sudah mau mengikuti aturan daripada Allah. 那请问我要怎么知道上帝的规则是什么？ Sekarang permisi tanya, bagaimana kita mengetahui dengan jelas aturan-aturan daripada Allah? 可以告诉我吗？你觉得上帝的规则，我要怎么才能知道？ Bagaimana kita mengetahui akan aturan-aturan daripada Allah? 如果你要在台湾考驾照啊， Seumpama kita mau meminta SIM di Taiwan, 除了要会开车、会骑车， selain kita harus bisa membawa mobil atau mengendarai motor, 我们还要考什么交通规则，对不 kita harus 对？ mengikuti ujian teori. 如果过了，我们才可以开车，才可以骑车。 Apabila sudah teori sudah lulus, kita juga harus ujian jalan. 因为我们知道规则了，我们开车才不会危险。 Kita sudah mengetahui dengan aturan-aturan lalu lintas, baru kita bisa membawa mobil atau motor, baru kita lebih aman. 那上帝的规则写在哪里？ Di mana aturan-aturan dari Allah itu ditulis di mana? 圣经里面。 Di aturan-aturan dari Allah ditulis di dalam firman Tuhan. 所以我们要怎么做？怎么知道上帝的规则？ Terus bagaimana kita mengetahui dengan jelas aturan Allah itu? 要打开我们唯一的课本， Kita harus buka Alkitab kita, 就是我们圣经，就是圣经。 yaitu Alkitab. 所以如果你说我们要按照上帝的规则来做事， Apabila kita mengatakan saya harus ikutin aturan Allah untuk melakukan 我 sesuatu, 们就不能跟圣经不熟了。
Maka itu kita tidak boleh merasa awam terhadap Alkitab. 第二点， Kedua, 如果我要按照神的规则做事， apabila kita ingin melakukan segala sesuatu menurut aturan daripada firman Tuhan, 那我就要 maka itu saya harus 更多的，好像天上的财宝说 yes，我再多解释好了。因为我们呢，对我们来说，有什么样的东西是最吸引我们的呢？ kita mengetahui apa segala sesuatu apa yang sangat menarik perhatian kita. 大部分都是跟钱有关，对不对？ Mungkin secara garis besar itu masalahnya uang. 我们来台湾为什么？ Kita datang ke Taiwan untuk apa? 是为了工作赚钱，对不对？ Kebanyakan datang ke Taiwan untuk cari uang. 赚钱很重要，钱不是罪恶哦。 Cari uang penting, tapi bukan terpenting. 钱不是犯罪，但是如果我们不按照上帝的原则赚钱，就犯罪。 Apabila kita menginginkan uang tapi dengan tidak mengikuti aturan daripada Allah, itu dosa. 所以我们应该要学习像撒该一样。 Maka itu kita harus belajar seperti 撒该， Hagai. 撒该，Zacchaeus， Sakeus, Hagai. Sakeus. Zacchaeus，他是矮的一个人，对不对？ Dia perawakannya sangat pendek. 他每个人都很讨厌他， Semua orang sangat benci 他 pada 很 dia. 有钱， Dia tapi kaya raya, 可是没有朋友， tapi tidak ada teman. 为什么？ Kenapa bisa begitu? 哦，那是因为他骗人家钱。 Karena dia menjadi pemungut cukai. 辛苦了。OK， 撒该在他认识神以后，认识耶稣以后， Tapi ketika Sakeus sudah mengenal akan Allah, 他做了一个决定。 dia mengambil satu keputusan. 他说：“我如果骗了谁的钱， Apabila saya telah menipu seseorang, 我就要还他4倍。 saya akan membayar mereka 4 kali lipat. 比如说我骗了我爸1000块， Ambil contoh, saya menipu ayah saya 1000, 那我就要还我爸爸4000块。 maka saya harus kembalikan kepada ayah saya 4000. 这就是撒该的悔改。 Inilah pertobatan daripada Sakeus. 撒该现在也跟我们一样成为祭司，对不对？ Sekarang kita Sakai seperti kita imam, 因为他选择按照上帝的原则来做事情。 karena dia memilih mengikuti aturan Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. 他没有说我从此以后不要钱，对不对？ Dia tidak bilang kalau saya sudah percaya Tuhan saya tidak mau uang, 可是他愿意针对他的错误做出改变。 tapi dia rela atas kesalahan dia mau merubah segala perbuatan dia. 所以，如果我们要按照上帝的规则， Tapi apabila kita tidak mengikuti aturan daripada Allah, 如果我们要按照上帝的规则，我们就要放弃那些不合神心意赚钱的方式。 maka itu apabila kita mau mengikuti aturan daripada Allah, kita harus mengikuti, melepaskan segala aturan-aturan yang tidak berkenan di hati Tuhan. 好，第三个呢， Yang ketiga bagaimana? 按照上帝的规则的话，就要让上帝完完全全的做主人。 Kalau kita mau mengikuti aturan Tuhan secara sempurna, kita betul-betul harus mengikuti dan mematuhi bahwa Allah itu jadi tuan rumah kita. 就不行，像那个亚伦的2个儿子，对不对？ Jangan seperti kedua anak Harun tersebut 要犯错的那个， yang telah berbuat dosa. 就是他们要自己做主，我想要献祭给上帝。 Karena mereka menganggap saya mau ambil putusan sendiri, saya persembahkan sendiri. 所以这是不行的。 Ini tidak boleh. 所以我们要让上帝做主。 Maka itu kita harus mengutamakan Allah yang jadi tuan. 所以我们能不能，如果真的你愿意要让上帝做主的话， Seumpama kita ingin menjadi Allah kita, menjadi tuan kita, 我们的祷告可不可以常常加几个字？ apakah dalam doa kita bisa menambah berapa kata-kata? 好，我想问一下祷告，好，这件事情， Permisi tanya masalah doa. 你通常都为什么事情祷告？ Hal-hal apa yang kita panjatkan? 身体健康， Kesehatan, 家人平安， keluarga sehat, 还有吗？ ada yang hal lain, 国家， negara, 感恩，OK， 那还有， mengucap bersyukur, 通常是悔改嘛，还有悔改，对不对？ pertobatan. 那
我们如果要让上帝做主，能不能我们的祷告除了跟上帝说，上帝，我希望你医治我。Apabila kita menginginkan satu Allah menjadi Tuhan kita, sikap doa kita bagaimana? 我们可不可以不要说上帝求你医治我的疾病而已， Tuhan, bolehkah engkau menyembuhkan sakit penyakit saya saja? 而是要再加上上帝，我要怎么做才能符合你的规则？ Atau kita tambahkan, Tuhan harus saya melakukan apa supaya saya bisa menyempurnakan kehendak-Mu? 上帝，我要怎么做才能让你开心？ Tuhan, saya mau melakukan apa supaya Engkau senang? 所以我们的祷告可不可以加这个字呢？ Apakah boleh dalam doa kita menambahkan hal-hal tersebut? 因为祷告不只是怎么样求上帝帮助我课业，求上帝帮助我工作， Dalam doa kita bukan hanya kita memohon saja, 而是要求神告诉我们该怎么做。 biar kita juga mohon pada Allah supaya Allah menuntut kita untuk bisa melakukan hal apa lagi. 第四点， Yang keempat, 我们要向上帝全部的规则说 yes。 kita harus mengatakan di dalam hati kita segala peraturan daripada Allah itu dengan kata ya. 不能只挑自己喜欢的。 Jangan hanya memilih-milih hal-hal yang kita suka saja. 你们有没有去过自助餐？ Apa kita pernah makan makanan prasmanan 自 di 助餐最开心的是什么？ makanan prasmanan itu apa yang paling menyenangkan? 哦，我可以选自己想要的，对不对？ Kadang kita di sana kita bisa memilih-milih makanan yang mana paling kita sukai. 我记得小时候我最不喜欢的是， Saya ingat waktu saya kecil saya paling tidak suka makanan apa? 就是我妈妈一直叫我要吃那个我不爱吃的东西。 Di mana mama saya 对不起，对 Mama 不起， saya menginginkan makanan di mana saya paling tidak suka. 各种菜啊，各种肉，我说我好饱，不要再吃了。 Maka saya ini daging ini saya bilang usai saat yang saya tidak mau makan lagi. 为什么我妈妈这么坚持要我吃？ Kenapa mama saya menginginkan saya melakukan itu? 因为她知道那是营养的东西， Karena mama saya tahu ini sangat bergizi buat saya. 因为我需要。 Maka anak putrinya sangat memerlukan. 那如果你把上帝的话当做自助餐， Apabila kita menganggap firman Tuhan itu seperti makanan prasmanan, 这个比较好吃我要， makanan ini yang enak saya mau. 这个比较不好吃我不要， Ini kurang enak saya nggak mau, saya 这 singkirkan. 个我做不到我不要好了，给别人。 Ini saya tidak bisa melakukan, saya kasih orang lain aja. 哇，那你健康吗？ Apakah dengan cara demikian kita sehat? 所以你的属灵生命可能会生病哦。 Maka itu kerohanian kita mungkin bisa sakit. 我自己来分享哦， Ya, penginjil akan memberikan sharing sedikit. 我喜欢耶稣所讲的一句话， Saya paling senang akan perkataan Yesus. 耶稣对多马讲。 Yesus berkata kepada Thomas, 对，多马你知道是谁哈？就是很怀，就是不太相信耶稣，说我要看到你我才要信的那个多马。 Thomas ini satu orang yang sangat mencurigai akan kebangkitan Tuhan Yesus. 耶稣说：“多马，你会看见我才信。 Yesus berkata, Thomas, kamu melihat saya baru percaya. 那没有看见就信的就有福了，对不对？ Dan di sini Allah mengatakan bagi siapa yang tidak melihat saya percaya itu bahagia sekali. 所以我很开心。我说主啊，我没看到你，但我相信我是有福的。 Maka itu saya sangat bahagia karena saya tidak melihat Allah langsung. Saya percaya saya menjadi orang yang berkat. 所以我到自助餐我会选这一道菜，对不对？ Maka di dalam makanan itu saya cari makanan tersebut 这太好吃了。 karena itu luar biasa. 好，来到苦瓜的面前，罗马书这样说哈。 Waktu masuk dalam kitab Roma, 对，就是如果我进自助餐很像是苦瓜不好吃的东西哈。 apabila saya masuk makanan saya melihat ada pare. 有些人喜欢吃芭蕾啦，对不对？好， Ada orang yang suka pare, ada orang tidak suka pare. 啊，香菜我不喜欢香菜。 Makanan syamsai juga dia tidak suka. 罗马书12章的20节跟21节说， Di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 21, 如果你的仇敌饿了， jangan ayat 20 ya. 对，20节，
Tetapi jika seterumu lapar, 你不要给他吃， jangan kasih makan. 是吗？经文不是这样写。 Di firman mengatakan beri dia makan. 他说：“你看到你讨厌的那个人，他讨厌你，你讨厌他，就一起讨厌的那个人。如果肚子饿了，我就让他继续饿。没有，他说你要给他吃。 Di dalam firman mengatakan kalau seterumu lapar, kamu harus kasih makan, bukan jangan kasih makan. 那不止这样哦，我还要看他渴了，我还给他喝。 Bukan hanya itu, kalau saya melihat dia haus, saya juga harus kasih dia minum. 你喜欢这样的经文吗？ Apakah kita senang dengan ayat ini? 对你来说，它是苦茶吗？有没有？很苦。 Bagi kita, apakah dia itu seperti teh pahit? 但是圣经说，他所有的命令你都要遵守。 Maka itu di dalam firman mengatakan perintah Allah segala sesuatu yang kita harus taati. 这样你的属灵生命才会什么健康？ Sehingga iman kita baru bisa sehat. 因为当你学习爱你的仇敌的时候， Waktu kita belajar mengasihi musuh kita, 上帝就把你里面的苦毒拿走。 maka itu Allah akan mengambil segala kepahitan dalam diri kita. 但是如果你看到你的仇敌饿了， Dan waktu kita melihat musuh kita lapar, 你把他的鸡腿拿走， kita ambil itu paha ayamnya. 那你会越爱他还是越恨他？ Apakah kita lebih mengasihi dia atau tambah membenci dia? 当然是越恨他， Pasti kita lebih membenci 对 dia. 吧？ Betul kan? 对，这就 Betul. 是上帝为什么要我们全部都遵守。 Maka itu Allah menginginkan kita supaya kita melakukan segala aturan dia. 因为他要我们更健康、更喜乐。 Karena Allah menginginkan kita supaya kita lebih sehat dan lebih bahagia. 好，我还有节经文在生命记，经文很多。好，我直接用中文讲哦。耶和华说：“你要谨守、听从我所吩咐的一切话，对不对？” Ulangan pasal 12, 刚刚不是ayat 28。 pasal 12 ayat 28. Di sini mengatakan, dengarlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu dan kemudian itu selama-lamanya apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. 所以上帝说的是，你要听从我所吩咐的 Di sini Allah tegaskan kamu harus dengar baik-baik segala yang kuperintahkan. 的一切话， Segala sesuatu perkataan. 而不是会师喜欢的会师来听。 Bukan hanya kata-kata yang suka didengar dan tidak suka tidak dengar. 会师不喜欢的就不要， Yang tidak suka tidak mau dengar. 不行。 Jangan, nggak boleh. 他说你这样做了之后，你和你的子孙就可以享福。 Apabila kita melakukan segala sesuatu tersebut, maka anakmu dan cucumu semuanya akan bahagia. 所以如果你要享福，有没有？你的子孙呢多好呀！不只是你享福，然后你的子孙、孙子都一直享福，多好呀！对不对？ Ini akan membawa kedamaian dan kebahagiaan buat anak cucu kita seterusnya. 哦，自助餐不能只选那个下面，对不对？然后没有听上面的，那就没办法了，对不对？ Segala sesuatu waktu kita makan kita bisa tidak pilih yang di atas atau yang di bawah, kita harus pilih yang semuanya. 圣经的话你要遵守。 Firman Tuhan harus kita taati seutuhnya. 你和你的子孙就可以蒙福。 Sehingga anak cucumu akan bahagia selalu. 所以，请你跟旁边的说，我们来要听上帝的话哟。 Maka kita bicara sama sesama kita harus dengar 这样你就 firman 蒙福 Tuhan. 喽。 Maka engkau akan bahagia. 就是这样，弟兄姐妹。 Apakah demikian saudara-saudara sekalian? 在比拉安还有继续哦，上帝还有第二个规则。第一个规则是亚伦要遵守上帝的规则，对不对？然后第二个规则是民数记的第3章，比拉安的第3章5到10节。 Bilangan pasal 3 ayat 5. 上帝还特别选了一群人，叫做利未人。 Tuhan memilih orang-orang yang yaitu orang suku Lewi. 他们要来做什么？ Mereka melakukan apa mereka dipilih? 他们要来帮助祭司来完成他的侍奉。
mereka akan membantu imam-imam itu untuk menggenapi pelayanan mereka. 好，我们来看一下这张图，比较小哦。好，我们来看这张图，对不起，这个有没有？好，这个很可爱的图，这个是祭司，他说谢谢你利未人，然后利未人在干嘛？在打扫。 Itu imam di mana orang Lewi itu lagi menyapu. 然后他说祭坛我来擦，然后这个呢水呢缸子我来扫。 Ini meja biar saya lap, terus itu bak biar saya bersihin. 所以原来上帝啊，他选人， Maka itu Allah memilih manusia. 他选了亚伦的孩子， Dia telah memilih anaknya Harun. 让他们专心做献祭的事情。 Maunya Allah supaya anak Harun itu konsentrasi melakukan pekerjaan imam. 其他的呢， Yang lainnya 还有其他的人来做。 biar yang lainnya orang lain yang kerjakan. 哦，原来上帝拣选我成为祭司， Maka itu Allah memilih kita menjadi imam. 有他的规则。 Ada aturannya. 有什么规则？ Apa aturannya? 一起服侍， Sama-sama melayani Tuhan. 不是靠我就可以。 Bukan hanya bersandar saya sendiri saja. 好，那如果从刚刚参加崇拜到现在， Apabila kita tadi dari awal kita ikutin kebaktian sampai saat ini, 你有发现一场聚会里面， dalam satu kebaktian 我们好需要很多同工，对不对？ kita perlu banyak pengerja. 从前面的可能招待新朋友， Mungkin yang bagian depan menyambut teman baru, 弹琴、 yang main piano, 唱诗、 yang pimpin nyanyi, 放 PPT、 yang memasang PPP, 讲道、 yang khotbah, 翻译， yang terjemah. 全部都是黄慧思，可以吗？ Apakah itu bisa dilakukan oleh saudari Huang Wei saja? 做不到。 Tidak mungkin bisa. 所以你的恩赐在多么强， Walaupun talenta kita luar biasa, 不可能只靠你一个人就完成。 tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. 所以我很喜欢一段话， Maka saya sangat menyukai satu keadaan. 他说教会没有你不行， Maka itu ada satu perkataan, gereja tidak ada kamu, tidak mungkin. 但是如果教会只有你也不行。 Tapi apabila gereja cuma ada kamu juga tidak mungkin. 我再讲一次哦，教会没有你不行， Gereja tidak ada kamu tidak boleh. 跟教会只有你也不行。 Tapi kalau gereja cuma ada kamu juga tidak mungkin. 所以跟旁边人说，教会有你也有我。 Maka itu kita bicara sama sesama kita, gereja ada kamu juga ada saya. 这是上帝的心意耶， Inilah kehendak daripada 上帝的 Allah. 原则。 Ini 他 keperaturan 不是 daripada 只 Allah. 选亚伦一个人跟他的孩子而已， Dia bukan hanya memilih Harun dan kedua anaknya saja. 他选了很多的利未人， Dia memilih banyak orang suku Lewi. 就像现在的教会一样， Seperti gereja saat ini, 我们是一起服侍上帝。 kita sama-sama untuk melayani Tuhan. 你说我不太会讲道，但是我会煮饭，可不可以来服侍上帝？ Boleh kita berdalih, saya tidak bisa khotbah tapi saya bisa masak. 我很会唱歌，但我就不会煮饭，我就是这样。 Saya bisa nyanyi tapi saya tidak bisa masak. 就是我先生比我会煮，所以只要我煮的，我小孩就不太吃。但我可以唱歌，好吗？ Suami saya lebih pandai masak. Kalau saya masak, anak saya nggak suka makan. 但是我可不可以服侍？可以。在一个教会里面， Di dalam satu gereja, 你会发现有一些人好会唱歌， kita bisa melihat ada seseorang mungkin pandai nyanyi, 好会分享见证，有没有？ pintar sekali memberikan kesaksian atau sharing. 但是如果教会每一个人都很会唱歌， Tapi apabila gereja semua orang pandai nyanyi, 但没有人喜欢打扫， tidak ada yang mau bersih-bersih, 也没有人煮饭， tidak ada yang mau masak nasi. 那教会会变什么样子？ Bagaimana kondisi kalian gereja itu? Apa sangat baik? 是吗？哦，很棒啊，对不对？全部的人都只会唱歌， Semua orang semua pada nyanyi. 那吃饭怎么办？吐出来，没有人会煮。 Yang mau makan tidak bisa makan karena tidak ada yang bisa masak. 上帝很可爱， Memang Allah kita Allah yang sangat maha kasih. 上帝给我们不同的能力， Allah memberikan kepada kita masing-masing punya talenta masing-masing. 一起
来服侍上帝。 Sama-sama dengan talenta berbeda kita melayani Tuhan. 在服侍的过程当中， Di dalam pelayanan kita 我们不是来比较的， bukan untuk membanding-bandingkan. 不是来说为什么他有做这个他没有。 Kita tidak bisa berkata kenapa dia bisa melakukan itu dan saya tidak melakukan. 对啊，为什么上帝你不会给我会煮饭的恩赐，对不对？ Kita tidak bisa mengeluh Tuhan kenapa tidak memberikan talenta saya untuk bisa memasak. 这样就可惜了。 Ini sangat sedih. 因为上帝的心意是要给每一个人不一样的恩赐， Tapi aturan adalah Allah memberikan pada kita semua talenta yang berbeda-beda. 是为了祝福建立耶稣的身体，就是教会。 Inilah supaya gereja kita bisa dibangunkan. 那你知道团队服侍啊， Ini satu grup pelayanan. 代表什么？ Itu melambangkan apa? 代表我们要一起合作呀。 Ini melambangkan kita harus kerjasama. 一起合作是什么意思？ Apa itu arti kerjasama? 就像刚刚唱歌， Seperti tadi nyanyi, 司琴是不是需要跟唱歌的人合作？ yang pianis dengan pembawa nyanyian harus kerjasama. 司琴可不可以说我想要走我自己的？ Tidak mungkin pianis bisa bilang saya akan main saya sendiri. 对，然后人家已经带到奇恩点，我还在弹那个前面的求主赐给我不动摇的心。 Akhirnya antara pujian dan piano nadanya tidak sama. 可以吗？ Bolehkah itu? 不行哎， Tidak 团队合 boleh. 作代表什么？你要放掉你自己， Maka itu pelayanan kita harus melepaskan ego kita. 去跟别人在一起。 Bisa berembuk dengan sesama. 你要放下你自己很多的部分， Kita harus melepaskan ego kita banyak hal. 比如说动作很快的人， Apabila kita geraknya cepat, 我们就要去等比较慢一点的。 maka kita harus menanti orang-orang yang bergeraknya pelan. 如果你动作本来就比较慢的人， Apabila gerak kita sebenarnya sudah cukup lambat, 我们不能就更慢哦， kita jangan tambah lambat. 而是要怎么样？赶快的跟上那个速度比较快。 Kita harus berusaha untuk mengimbangi supaya kita bisa seperti orang yang geraknya cepat. 这样我们才是一个团队，不是？ Maka itu kita menjadi satu tim yang baik. 这个是上帝的心意。 Inilah kehendak daripada Allah. 上帝不要亚伦的孩子自己完成所有的工作， Allah tidak menginginkan anak Harun untuk mentuntaskan semua pekerjaannya. 他要我们一起完成， Dia mau kita semua untuk mentuntaskan semua pekerjaan. 他要我们一起完成。 Dia mau kita mentuntaskan semua 好， pekerjaan 接下 Allah. 来我就要一起合作啦， Maka itu sekarang saya mau kita satu 请 kerjasama. 我先想。 Nah, 他 saya 是 minta 他也 suami 是传 saya. 道哈，他是成 Dia juga 传道。 penginjilan. 如果你只有一个人， Apabila kita satu 就像 orang 一根筷子一样， seperti satu supit, 非常的自由。 sangat bebas. 那你知道要吃饭的时候可以靠一只吗？ Apabila mungkinkah kita makan mengandalkan satu supit? 一只要试试看吗？有谁挑战成功的？ Bisa 我就 kah? 佩服他。 Apabila kita bisa, itu sangat luar biasa. Itu tapi tidak mungkin. 至少要两个， Paling sedikit harus ada 两 dua 个 supit. 才能夹菜嘛，对不对？ Ada dua supit baru bisa mencapit 那我 makanan. 可以一只筷子往左边，一只筷子往右边，然后要吃饭吗？ Apakah bolehkah kita pakai dua supit tapi satu di tangan kiri, satu di tangan 我 kanan? 要吃饭，请问怎么吃？ Saya mau makan, apa bisa kita capit? 不 Tidak 行，对 mungkin. 不对？所以我们要合作。 Maka itu harus ada kerjasama. 那如果你只有一根筷子，你很自由，你想左边右边，我都不用配合别人。 Apabila kita punya satu supit, kita tidak mau kerjasama. Saya mau kiri, saya mau kanan. 但是只要遇到了困难， Tapi apabila kita menghadapi kesulitan, 就很容易怎么样？ sangat mudah patah. 这就是为什么我们要来到教会，我们要一起服侍上帝，不然你一个人就很容易断掉。 Maka itu kita harus datang ke gereja karena kita seorang diri gampang sekali dipatahkan. 但是如果我们是一群人 Apabila kita seperti ini supit banyak sekali, 被上帝绑在一起， kita Allah yang mengikat kita,
不能自由的行动，对不对？ Kita tidak ada kebebasan lagi. 要彼此相爱，不然会挤来挤去哦。 Kita harus saling mengasihi. Kalau tidak akan tercerai berai. 比较痛苦，对不对？ Sangat 要放下自己， harus jadi satu. 但是力量大不大？ Tapi tenaganya besar kan? 有时要挑战一下，可以帮我折一下，说不定会断哦。年轻人有问题。 Apakah di antara kita bisa mematahkan supit segini? Tidak mungkin dah. 谢谢你。圣经说啊， Alkitab berkata, 他说三股合成的绳子不容易折断。 apabila satu benang atau tali yang dipumpulan tali-tali dijadikan satu tidak gampang untuk diputus. 上帝还说哦，他说我们全部的身体，就是耶稣的身体，都要靠耶稣怎么样，各按各职，然后渐渐的增长。OK， Kita harus bersandar pada tubuhnya Allah supaya kita kian hari kian sempurna. 所以在一起合作难不难？ Maka itu kalau kita mau kerjasama susahkah? 很难。 Sangat 圣经 susah. 告诉我们，我们要靠耶稣才可以。 Tapi Allah berkata kalau kita susah kita harus bersandar pada Allah baru bisa. 圣经说，我们在要彼此相爱当中建立上帝的身体。 Kita harus saling mengasihi untuk membangun gereja 而 Tuhan. 在耶稣的爱中也是一样。 Di dalam kasih Tuhan pun demikian. 所以，请你跟旁边的说：“耶稣爱你，我也爱你。” Kita harus bicara sama-sama. Allah mengasihi kita, saya mengasihi kalian. 让我们一起按照上帝的规则，好吗？ Biarlah kita bisa melakukan sesuatu dengan aturan daripada firman Tuhan. 多读圣经， Banyak baca firman, 不依靠自己的聪明， tidak mengikuti kemauan kita. 然后呢，让上帝做主。 Biar Allah yang jadi tuan. 问上帝说：“上帝，我要怎么做才行？” Biar kita bertanya kepada Allah, Tuhan saya harus melakukan apa supaya bisa oke? 不要让上帝的话变成自助餐一样。 Jangan firman Tuhan seperti makanan prasmanan. 我只想选我想吃的， Hanya saya mau suka yang mana, saya ambil yang 我觉 mana. 得不好吃的我不要吃， Kalau tidak suka, saya tidak mau ambil. 这样就不行哦。 Ini tidak diperkenankan. 接下来不要当一根筷子， Jangan mengibaratkan kita seperti sebatang sumpit. 至少要跟另外一个人变两个，对不对？合作， Makanya kita harus dengan sumpit yang lain supaya ada kerjasama. 这样我们才可以吃饭。 Baru tidak bisa gagal. 有一点点不自由， Mungkin tidak ada kebebasan, 但是彼此相爱。 tapi harus ada kasih sayang. 让我们一起来唱一首诗歌， Coba kita nyanyi satu lagu. 这首歌非常的美哦。 Lagu ini sangat indah sekali. 他说：“主啊，我要专心的依靠你。” Lagu ini tidak bisa diterjemahkan. 可以了，可以了。他说：“不要依靠自己的聪明， Jangan mengandalkan kepintaran sendiri. 在我每一件事情上面，我都要认定神。 Dalam segala hal saya harus ikutkan Tuhan. 我不要依靠我自己的能力， Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. 我相信你要指引我的路。 Saya percaya Tuhan akan menuntut jalanku. 最宝贵的，他说要将上帝的话语、 Harus mengikuti firman Tuhan. 上帝的规则 Aturan Tuhan 放在你的心里， taruh di dalam hati kita. 然后敬畏神， Taat kepada Allah. 因为耶稣就是道路、真理和生命。 Karena Tuhan adalah jalan kebenaran dan 主 hidup. 啊，我要遵从你。 Maka itu Tuhan saya mau mengikuti Engkau. 好，让我们来记起例如呢，唱这首歌。 Mari kita bangun berdiri. 我要专心爱你，不依靠自己聪明，在所行的事都要认定你。我要专心跟随你，不依靠自己的能力，在所行的路你必指引。从来我要。